Pada suatu masa dahulu, di sebuah kampung bernama Nomokosten tinggal seorang anak yatim piatu bernama Elvis Nesni. Elvis adalah seorang pemuda yang bekerja keras yang pernah menyara hidupnya dengan menjalankan tugas kecil sepanjang hari untuk penduduk kampung Nomokosten. Tiada siapa yang tahu dari mana Elvis berasal atau siapa yang memberinya nama itu, tetapi mereka semua suka meminangnya. Dia seorang yang handal dan boleh melakukan semua yang dilemparkan kepadanya. Dan penduduk kampung memang banyak melemparkan kepada Elvis, sehingga kan walaupun dia bermula pada awal hari dan bekerja sehingga lewat petang, dia masih mempunyai banyak yang perlu dilakukan. Elvis adalah seorang pemuda yang kuat dengan stamina yang luar biasa dan boleh bekerja sepanjang hari seperti kuda kerja tanpa jemu. Tetapi dia tidak begitu bijak dan juga mempunyai masalah yang pelik. Dia tidak ingat terlalu lama mengapa dia melakukan sesuatu dan apa yang dia cuba capai. Ini menyebabkan beberapa orang penduduk kampung mengeksploitasinya dengan menyuruhnya mengerjakan perkara yang dia tidak komited untuk melakukannya. Ia bukan sesuatu yang luar biasa untuk mendengar perbualan seperti, tetapi anda berkata anda akan menghantar log ini juga kepada Sandy, bukankah anda Elvis? Dan Elvis akan mengangkat bahu dan berkata, jika anda berkata begitu, saya akan berjanji dan melakukan tugas tambahan. Elvis dengan cepat mengembangkan reputasi sebagai Silly Elvis. Sibuk dan dia semakin kecewa dengan kehidupannya. Pada suatu petang, ketika Elvis sedang menyelesaikan kerja pada hari itu, sepupu syarif kampung, Reganamda, yang mempunyai kuasa atas kampung, memanggil Elvis untuk tugas besar. Anda perlu pergi jauh ke dalam hutan pagi esok, hampir ke kaki Itinutropo dan dapatkan saya 100 batang kayu enelasi, kata Reganamda. Apa? Tiada siapa yang pergi jauh ke arah bukit Itinutropo, terlalu berbahaya dan tiada siapa yang pernah melihat pokok enelasi. Kami hanya mendengar cerita, jerit Elvis terkejut. Dan itulah sebabnya anda harus pergi dan saya akan membayar anda jumlah yang besar dan akan memberikan anda sebuah pondok baharu untuk didiami. Saya ingin menunjukkan kepada Nesni, tetapi dia cuba mengabaikannya. Dia memberi tumpuan untuk melakukan tugas kecil supaya dia dapat kekal fokus dan tidak lupa apa yang dia lakukan. Tetapi ia selalunya tidak berlaku dan dia mendapat lebih banyak kerja. Terdapat juga jiwa-jiwa yang baik hati yang mengambil berat kepadanya dan cuba membantunya, tetapi mereka sedikit dan jauh di antara mereka. Lama-kelamaan, penduduk baru mendapat reputasi Nomokosten dan Elvis sebagai Silly mengatasi keupayaannya untuk melakukan kerja yang baik. Dia mendapat lebih banyak kerja daripada yang dia boleh uruskan. Macam mana saya boleh buat begitu banyak, tetapi saya tidak mendapat balasan yang cukup, dia pernah berfikir. Tetapi masalahnya membuatkan dia, sepupu saya dan seluruh kampung bahawa enelasi wujud dan saya akan membuat perabot daripadanya. Reganamda tersengih dengan kilatan mata yang bercita-cita tinggi. Only I can do it Elvis. Reganamda kedengaran lebih berwibawa daripada menggalakkan. Ini mustahil, fikir Elvis sambil berjalan pulang ke rumahnya, dan saya tidak tahu sama ada saya akan sampai ke Itinutropo. Tiada siapa tahu jalannya, dan masih ingat apa yang patut saya lakukan di sana. Tetapi, mungkin ini akan membantu saya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Wang yang banyak dan pondok baru bukanlah tawaran yang buruk. Ketika Elvis tenggelam dalam pemikirannya, dia terserempak dengan orang tua tertua di kampung itu, Retang Seulaf, yang bertengger dengan selesa di berandanya. Seulaf seorang yang baik hati dan memahami Elvis. Dia menasihati Elvis beberapa kali apabila dia menghadapi masalah sebelum ini dan menunjukkan kepadanya arah yang betul. Apabila Elvis menjelaskan masalah barunya kepada Seulaf dalam keputusasaan, Seulaf bercakap perlahan sambil menghisap cerutunya, "Jangan risau anakku, kamu mesti ada kerja yang paling penting di hadapan kamu. Ambil batu tulis ini, letakkan di lehermu dan ia akan mengingatkan anda." Jadi berkata Seulaf menulis, "Pergi ke Itinutropo dan dapatkan 100 log enelasi." Ah, mudah sangat ke? Kenapa saya tak terfikir sebelum ini? Fikir Elvis menggaru kepalanya. Dan ingat Itinutropo bukan bukit biasa. Siapa tahu apa yang anda akan temui di sana.
Jangan lupa batu tulis sekalipun. Pastikan objektif anda di hadapan anda. Saya juga akan memberikan anda pedang khas yang dipanggil Swairoj. Di laluan anda akan mendapati banyak semak beracun yang dipanggil Noisufnoj oleh penduduk tempatan. Mereka cenderung untuk menguras tenaga anda apabila anda bersentuhan dengannya. Swairoj akan membuat anda terus berjalan dan akan membersihkan Noisufnoj. Tiba-tiba Elvis rasa bertenaga. Dia berterima kasih kepada seulaf atas petua itu dan awal pagi esoknya pergi mencari Enelasi. Elvis bersusah payah melalui hutan yang dalam dan dengan sokongan Swairoj dan staminanya yang luar biasa membuat kemajuan yang sangat baik. Setiap kali dia berhenti di landasannya tanpa mengetahui apa yang dia lakukan di dalam hutan, batu tulis mengingatkan dia tentang tujuannya. Menjelang tengah hari, Elvis sampai ke kaki bukit Itinutropo dan mula mencari-cari Enelasi. Seulaf juga menerangkan kepada Elvis tentang cara mengenal pasti Enelasi apabila dia menemui satu dan cara yang betul untuk memotongnya. Ia tidak akan mudah, tetapi anda terlalu kuat untuk menyerah, bergema suara seulaf. Saya tertanya-tanya mengapa saya ingat semua yang seulaf katakan kepada saya. Dia sangat baik, fikir Elvis sambil bergerak di sekitar hutan tebal yang dipenuhi dengan Noisufnoj. Ketika Elvis menghampiri sesuatu yang kelihatan seperti pokok yang sangat tua dan hampir mati, matanya jatuh pada sebatang pokok yang kering. Sekeping kayu. Ia kelihatan seperti batu tulis kayu pada kulit pokok tua dan kelihatan seperti melekat pada pokok itu. Sesuatu mengenainya menarik perhatian Elvis dan dia mengambil sekeping kayu, yang jelas sekeping kayu tetapi ke kaki bukit Itinutropo dan mula mencari-cari Enelasi. Seulaf juga. Sambil mengunyah makanannya yang sedikit untuk perjalanan, Elvis berusaha untuk menakluki Itinutropo. Tetapi bagaimana saya boleh sampai ke sana? Saya tertanya-tanya jika kulit kayu itu mempunyai lebih terperinci. Demikian berkata Elvis mencari-cari Enelasi, tetapi ia tidak ditemui. Saya bodoh. Saya sepatutnya melihat dengan teliti apabila saya mempunyai peluang. Tetapi dengan kesungguhan dan keazaman yang tinggi, Elvis menentang Itinutropo. Perjalanan ini perlahan dan menyakitkan, serta memerlukan semua kekuatan dan keazaman Elvis. Semasa dia berhenti sebentar untuk menarik nafas di atas celah pendek atau batu yang menjorok, dia berunding dengan batu tulisnya untuk memahami apa yang dia lakukan dan ke mana dia pergi. Teruskan naik, sehingga anda menemui elusa anda. Dia terus memberi semangat kepada dirinya sendiri, selepas bersusah payah selama beberapa jam. Dan hampir kehilangan nyawanya jatuh ke lembah Agnagora, yang terletak bersebelahan dengan Itinutropo. Elvis akhirnya sampai ke puncak bukit dan dengan gembiranya, mendapati gua elusa muncul di antara dua batu besar. Adakah ini sentri sekarang? Hairan Elvis. Kami adalah Tuodos dan anda perlu mengatasi kami untuk masuk, melonjakkan batu besar di Elvis. Okey, apa yang patut saya buat? Balas Elvis yang kepenatan. Jawab dua soalan dan kami akan membenarkan anda masuk. Satu, siapa yang menghantar anda? Dan dua, siapa yang membantu anda mencari? Mudah sahaja, saya terjumpa Enelasi dan datang dan seulaf membantu saya mencarinya. Saya rasa batu-batu besar itu membuka kepada Elvis untuk masuk ke dalam gua. Semasa Elvis memasuki gua yang gelap gelita itu, dia melihat cahaya lembut menyinari sudut gua yang berubah secara ajaib menjadi bentuk manusia. Tiada siapa yang berjaya sejauh ini dalam 100 tahun Elvis. Saya adalah Dewa Elusa, jadi apa yang anda tanyakan? Tanya. Saya tidak tahu, balas Elvis, kebodohannya mengambil alih. Ingat semua kesusahan yang telah anda lalui Elvis. Untuk apa? Dewa mencuba untuk membantu. Elvis merujuk kepada batu tulisnya dan menjawab dengan yakin, untuk mencapai puncak Itinutropo, cari elusa dan tunggu Dewa. Kamu Elvis bodoh, yang kamu telah lakukan, tetapi apa yang kamu minta? Dewa menjawab dengan sedikit kekecewaan. Lihat, saya mula-mula datang untuk mencari Enelasi dan memukul Ecak dan datang ke sini. Jadi mungkin saya fikir saya mahu Enelasi, jawab Elvis dengan muka, aha moment. Kau silly Elvis Nesni. Dewa itu marah.
tetapi dia juga memahami masalah sebenar Elvis. Apa yang kamu tanyakan, nak? Saya rasa anda patut mendengar semua pengembaraan saya semasa melalui hutan dan oh budak, sekarang saya tahu mengapa mereka mengatakan tugas mendaki ini lebih sukar daripada kerja harian yang saya lakukan dan kemudian dua batu ini, mereka kelihatan seperti mereka akan berguling atas saya dan... Dia dengan tenang menjawab, lihatlah nak, ada sebab orang kampung memanggil kamu bodoh. Kamu lupa tujuan kamu dan daripada berlatih untuk mengatasi masalah kamu memilih untuk menguatkannya. Kamu sentiasa sibuk dengan kerja kecil dengan hasil yang kecil. Elvis lebih keliru dan kelihatan agak sakit selepas semua kerja keras. Tetapi, sambung dewa, kamu mempunyai ketekunan yang hebat dan kamu telah mengatasi Itinutropo. Jadi, saya akan memberi ganjaran kepada kamu untuk itu. Jadi mengatakan Dewa Elusa memberkati Elvis dengan ramuan Itiroch. Minum ini dan ia akan menjadikan anda lelaki yang berbeza. Anda tidak akan memerlukan lebih banyak kekayaan daripada Itiroch. Percaya kekuatan anda dan teruskan bertahan. Jadi mengatakan dewa itu lenyap dan Elvis bangun di sebelah pokok tua di bahagian bawah Itinutropo dengan dua batang kayu enelasi. Tiada siapa yang patut menganggap saya bodoh lagi dan sekarang saya sudah waras. Saya harus melihat perkara sepenuhnya dalam cahaya baharu. Elvis bermula ke arah Nomokuston dan hidup bahagia selama-lamanya. PS. Elvis juga mempertimbangkan untuk menukar namanya kepada Elvis Nesmai yang berbunyi, saya waras, secara terbalik dan begitu juga jika anda membaca semua perkataan ganjil di atas secara terbalik untuk membuatnya masuk akal kepada anda.